Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam segmen santapan jasmani. InsyaAllah setiap pagi kita cuba istiqamah dengan santapan rohani, bacaan al-masurat dan seterusnya santapan jasmani di mana kita perbincangkan dakwah kesihatan kita. Hari ini topik yang nak dibincangkan ialah tentang tabiat-tabiat pemakanan sihat yang jangka panjang. Jadi saya dengan tim saya, tim diet rahsia kan, kita sebelum ni kita pernah buat survey. Kalau ada 10 tabiat, yang mana yang kita suka? Kita nak buat 10 tabiat daripada mula ataupun kita nak buat satu persatu sampailah capai 10 tabiat macam mana. Kalau kita buat semua 10 tabiat sekaligus, mungkin rasa seksa awal-awal kan, mungkin 2-3 hari tu rasa macam tak mampu nak buat semua, tapi makin lama dia akan jadi makin senang. Itu satu cara. Satu lagi cara ialah kita buat satu tabiat, amalkan 2-3 hari, kemudian kita tambah satu lagi tabiat, amalkan 2-3 hari, begitu. So 10 tabiat ambil masa 2-3 minggu baru selesai 10 tabiat. Yang mana anda rasa yang ramai orang suka? Yang mana? Dalam grup survey saya hari tu 100% kata nak langkah demi langkah. Dia nak selesaikan satu tabiat, lepas tu satu lagi. Alhamdulillah, saya nampak perbezaan ketara sebelum ni. Dulu-dulu bila saya buat program, saya suka okey ni jadual harian, terus buat kan. Makan ni makan tu, jangan makan benda lain kan. Ikut. Ramai orang tak dapat nak ikut. Jadi bila saya ubah saya punya approach kepada langkah demi langkah, satu persatu, alhamdulillah ramai yang boleh ikut. Ramai yang tak sedar pun tiba-tiba dia dah amalkan 10 tabiat dah. Tak sedar pun tiba-tiba berat badan dia makin turun kan. Kawan komen kan, kata you nampak lagi kurus lah kan. Tapi yang bestnya lah nampak lagi kurus, tak ada rupa macam orang sakit. Kita tak nak kurus kering, kita tak nak kurus kusam, kita tak nak kurus cengkung kan. Kita nak kurus cantik molek, langsing bergaya. InsyaAllah. Lelaki kurus tapi sadar. Itu yang kita nak, insyaAllah. So jadi saya buatkan program yang step by step, langkah demi langkah. Kebanyakan program bermula dengan minum air, minum air kosong, betul tak? Jadi tanyalah dengan pakar diet mana pun semua akan kata minum air itu penting kan. Tapi kita pernah dengar juga doktor pakar kesihatan kan, bakar buah pinggang kata jangan minum air banyak-banyak kan. Jadi sampai buatkan orang keliru kan, macam mana nak buat ni kan. Doktor kata jangan minum air banyak, coach diet suruh minum air banyak, yang mana satu nak ikut kan. Jadi saya nak cuba untuk selesaikan masalah ni lah. So yang pertama ialah kalau kita nak diet, kita kena tahu tahap kesihatan kita. Kita kena tahu kita punya buah pinggang okey ke tak, kita punya jantung okey ke tak kan, kita punya hati okey ke tak kan. Jadi bila kita dah tahu, baru kita boleh pilih cara diet yang mana paling sesuai untuk kita. Kalau kita ada sakit jantung contohnya ataupun sakit buah pinggang, doktor akan nasihatkan untuk jangan minum air banyak. Betul. 500 ml tu satu hari je. Sebab badan dia tak mampu dah nak uruskan air tu untuk keluar melalui air kencing kan. Jadi bila perkara tu berlaku, kalau dia minum lebih, air tu akan berkumpul dalam paru-paru, malah lebih teruk lagi berkumpul dalam otak, membuatkan penyakit edema. Edema ni air terkumpul di bahagian yang tak sepatutnya lah. Bila air dalam paru-paru, dia buatkan dia sesak nafas. Bila air masuk dalam otak, dia buatkan koma. Jadi itu yang kita nak elakkan. Itu yang dimaksudkan oleh doktor-doktor pakar buah pinggang semua tu. Sebab kita selalu sangat kata semua orang kena minum air banyak, 5 liter, 7 liter, 10 liter kan. Jangan, bahaya. Bahaya nasihat macam tu yang pukul rata semua orang. Kita kena tahu tahap kesihatan ni macam ni. Ada tak doktor pernah cakap jangan minum air banyak kan? Ada tak doktor bagi sukatan maksimum berapa boleh minum kan? At least tanya macam tu.
Kalau kata tak ada, semua okey. Jantung okey, buah pinggang okey kan. Okey, insya-Allah boleh minum air kosong. Start pun minum air pun kita start step by step juga kan. Kalau sebelum ni dia satu botol mineral kecil 500 ml tu sepanjang hari pun tak habis kan. Jangan kita terus suruh 2 liter, terkejut dia kan. Kita nak bagi dia terkejut sikit demi sedikit. Ya. Kita kejutkan dia bagi suruh dia minum 1 liter dulu kan, suruh minum 1 liter kan. Kalau nak bagi bagus lagi kita hadiahkan dia botol 1 liter ke kan, contohlah. Jadi dia rasa seronok, okeylah coach ni bagi hadiah lah pula kan, contoh. Jadi kita nak galakkan orang minum air step by step, makin lama makin bagus lah kan. Ada anggaran kata berat badan 25 kilo 1 liter minum air kan. Itu anggaran ya, anggaran, tak semestinya kena buat kan. Semua orang kata doktor pakar diet kan, Kevin Zahari pun kata kan, kalau kita nak tahu badan kita dah kekurangan air, kita tengok kita punya air kencing kan. Air kencing kita warna apa? Kalau warna kuning pekat tu maknanya kita tak cukup minum air lah. Kita nak air kencing kita warna kuning sikit-sikit je, off white je dia off white. So kita nak macam tu. Tapi bagi saya cek air kencing tu sebenarnya dah terlambat ya. Sebenarnya kita dah dehydrated dah, baru kita keluar kencing macam mana kan. Kalau kita betul-betul dehydrated 5-6 jam pun tak ada rasa nak buang air kencing, macam mana kita nak tahu kan. Jadi sebenarnya ada lagi tanda lain yang tunjukkan macam mana adakah badan kita kekeringan ya. Tanda yang paling awal badan kita kekeringan ialah kita punya bibir. Bibir kita terasa kering, maknanya itu kita dah mula kekeringan. Kalau kita tunggu dahaga tu maknanya tekak kita kering. Ya, tekak kita kering tu dah 5% dah air kurang dalam badan kita. Ya. So itu antara tanda pertama lah. So kalau kita perhatikan bila bibir kita kering, kita perlu minum air. Sebenarnya bagi saya lebih kurang 15 minit, 30 minit kita dah mula rasa kering dah bibir. Terutamanya macam kita tengah bercakap ni kan, saya bercakap banyak ni lagilah bibir dengan tekak lagi cepat kering kan. So dalam masa setiap 15 minit, 30 minit tu kita kena minum air. Ya, minum setengah cawan, 1 cawan kan. 1 cawan dalam 200 ml. So insya-Allah kalau kita buat macam tu, insya-Allah senang je nak capai 2 liter sehari. Senang je nak capai 2 liter sehari. Tapi itulah, kita tak istiqamahkan sepanjang hari. Jadi apa yang kita kena buat, satu lagi cara tips ialah pakai botol lah. Bila kita bawa botol 1 liter ke 2 liter ke, cantik lah. Senang nak minum ya. Macam saya bawa pergi kerja, saya letak botol dekat bawah meja kan. Lepas jumpa satu pesakit, ambil masa 10-15 minit, minum sikit kan, 3 ke 5 teguk macam tu, jadilah. Lepas tu sambung tengok pasien lain. Pasien dah selesai 15 minit, minum lagi 2-3 teguk kan. Bila buat macam tu, kita minum sedikit demi sedikit, insya-Allah kita tak perlu banyak kali pergi tandas ya. Itu salah satu cabaran orang minum air banyak ialah selalu pergi tandas kan. Itu dah terlebih pula, tu tanda kita dah terlebih. Bukan terlebih sepanjang hari, tak, terlebih minum secara cepat. Dalam masa 1 jam habis 2 liter, memang banyak kali lah pergi tandas lepas tu. Setiap 5 minit pergi tandas, setiap 5 minit pergi tandas. Betul. Saya pernah pergi tempat yang nasihatkan minum air 1 jug, 2 jug terus kan. Terkejut. Rasanya 10 kali kot pergi tandas baru boleh balik kan. Macam itulah. Kita nak cuba, kita nak buat benda baik tapi kita jangan berlebihan ya. Jangan berlebihan. Kita ajar benda yang baik yang step by step, langkah demi langkah, insya-Allah lagi ramai orang boleh ikut. Kalau kita terkejut sangat, ramai orang akan lari ya. Kita cuba buat macam tu insya-Allah. Lagi cerita pasal air, kenapa air membantu untuk kuruskan badan? Ni ialah air kosong bukannya air manis. Air manis berkarbonat apa semua tu akan buatkan naik berat badan. Dia akan kumpul lemak. Air kosong, teh O kosong, kopi O kosong kan. Dia punya kandungan kalori dia sangat rendah. Ya. Jadi air limau kosong pun kira okey lah. Dia macam tak ada gula apa semua kan. Dia punya rasa sedap tu, rasa masam tu
buatkan kita berselera kan, nak minum kan. Dia akan tolong kita untuk kuruskan badan banyak cara. Satu, orang kata dia akan penuhkan perut, buatkan kita tak rasa lapar. Satu lagi ialah air tu, dia otak kita selalu confuse antara dahaga dan lapar. Ya, kita sebenarnya dahaga tapi kita rasa lapar. Lepas tu kita pergi makan. Bila kita makan, rasa lapar tu masih tak hilang-hilang juga. Sedar-sedar dah 2 pinggan makan kan. Sedar-sedar dah habis satu dinner plate KFC kan. Tapi masih dahaga, betul tak? Kita tambah pula dengan air manis yang dia bagi, lagilah. Masuk kereta je dah dahaga, dah lapar balik. Nak? Sebab kita tak bagi apa yang badan kita perlukan sebenarnya. Badan kita perlukan air kosong, hydration kan. Kita kena bagi yang tu. Lepas tu, air juga diperlukan untuk semua proses badan. Enzim nak bertugas, enzim nak bakar lemak kan, enzim nak activate kita punya muscle, semuanya perlukan air. Kita perlu ada cukup kandungan air dalam badan. Dan air juga sangat penting untuk kita punya otak. Kalau otak kita dehydrated, kita boleh rasa dekat bahagian ubun-ubun. Tahu ubun-ubun kat mana? Dekat atas depan ni kan. Dia rasa melengkuk ke dalam. Dia rasa sunken. Macam tenggelam kat situ. Tu tanda, sorry. Kopiah. Tu tanda kita punya otak kita dah mula kurang air. Kan? Kita akan rasa pening kepala. Padahal pening kepala ni selalunya dehydrated. Kita cuba minum air dulu. Cuba minum air yang ada garam mineral sikit ke kan, ada teh sikit ataupun ada aloe vera sikit, dia boleh tolongkan hydration tu cepat sikit lah dekat dalam badan kita. Kita akan rasa lega lepas setengah jam macam tu, selalu rasa lega tanpa perlukan ubat kan. Kita cuba tanpa ubat dulu, kalau perlukan ubat baru ambil ubat. Macam itulah ramai orang dia pening kepala kan, rasa letih, rasa lesu sebab tak cukup minum air dalam badan. Tak cukup minum air pun boleh buatkan badan kita stres. Ingat apa jadi bila badan stres? Badan kita akan keluar kortisol dan akan buatkan lemak terkumpul. Lemak yang ada dalam badan susah nak cair. Apa-apa yang kita makan lepas tu akan serap jadi lemak kan. Jadi kita nak cuba elakkan semua tu. InsyaAllah. So dalam program diet saya suka tekankan kepentingan air sebagai tabiat pertama lah yang harus diamalkan dulu kan. Kita bagi 2-3 hari kan, tengok dah minum air macam mana, cukup tak 2 liter paling kurang kan. Kalau boleh 3 liter bagi bagus, kalau boleh ikut anggaran 25 kilogram 1 liter tu lagi bagus kan. Tapi semua orang kena tahu tahap kesihatan masing-masing insya-Allah. Okey, itu saja untuk perkongsian hari ini berkenaan dengan tabiat minum air. Ada apa-apa soalan, saya buka kepada mereka yang hadir hari ini, buka chat room juga. Okay. Ada apa-apa soalan? Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam Dayu. Ya. Doktor, macam mana kalau kita nak arrange untuk orang yang ada masalah buah pinggang kan, macam mana kita nak bagi dia, nak ambil cara pengambilan dia tu? Okey. Saja Doktor. Okey, untuk orang yang ada masalah buah pinggang, first kita kena tanya apa nasihat doktor terhadap dia. Kebanyakan orang yang buah pinggang, especially yang dah sampai tahap end stage kan, ataupun perlukan dialisis, dia memang perlukan sangat-sangat penjagaan apa yang dia boleh makan, berapa banyak dia boleh minum kan. Kalau kita bagi lebih, dia akan terkumpul dalam paru-paru, dia akan terkumpul sampai ke otak, akan boleh buatkan koma dan sesak nafas. Sangat berbahaya. Okey, itu yang sebab doktor pakar perubatan apa semua suruh elakkan daripada amalkan minum air banyak semua untuk mereka. Faham tak? Kita yang masih sihat ni kita boleh minum air banyak asalkan buah pinggang kita masih berfungsi dengan baik, kita boleh buat. Tapi untuk orang yang berfungsi dah tak baik, dia kena ikut cakap doktor. Kita tak nak kita tak nak nasihat kita tu membuatkan dia jadi lebih sakit kan. Kita tak nak apa yang kita nasihatkan tu membuatkan dia kematian kan. Faham tak? Kita akan dipertanggungjawabkan nanti. Kalau kita tak kena saman,
Allah akan tanggungjawabkan kita di akhirat nanti. Faham tak? Ada ayat Quran kata siapa yang beri nasihat tentang kesihatan padahal dia bukan ahli, dia akan dipertanggungjawabkan. Itu ayat Quran tu. Saya takut dengar pasal benda tu kan. Jadi kita kita cuba elakkan daripada buat perkara yang melebihi tahap apa yang kita tahu kan, melebihi tahap kepakaran kita, ya. Untuk orang yang ada sakit buah pinggang, saya nasihatkan kalau boleh janganlah. Kalau boleh jangan. Kita bagi dia nasihat-nasihat lain kan, dari segi jaga kesihatan lain kan, dari segi pemakanan, gaya hidup sihat kan. Pastikan dia rajin makan ubat dia kan. Macam tu. Kita bantu dia dari segi nilai-nilai yang lain, insya-Allah kita akan still dipandang mulia dan ahli keluarga dia ke, kawan-kawan dia ke, mungkin akan minta akan perlukan perkhidmatan kita kan. Dia kata kita boleh tolong kurangkan berat contohnya kan, tapi mungkin bukan dia lah, mungkin ahli keluarga dia ke kan, dia akan suka kat kita. Faham tak? Itu yang kita nak cuba amalkan, ya. InsyaAllah. Ada soalan lain? Kak Shima apa khabar ini? Okey. Kak Lin, okey. Alhamdulillah baik. Jadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Ida, ya. Pada apa ni? Tadi Coach Ayu ada tanya berkaitan dengan yang masalah buah pinggang ataupun yang masalah kesihatan kan. Tapi kita perasan kadang-kadang yang ikut itulah, jadi kadang kami confuse kan. Bila ada kata program untuk bantu yang ada masalah buah pinggang ni, adakah dia boleh ambil F1 kita tu untuk sebagai makanan sampingan ataupun makanan gantian dia? Okey, Contoh yang dia sebenarnya tersapapi, kita boleh bagi F1 tu. Yang sebenarnya macam ni, company kata dia tak galakkan orang yang ada masalah kesihatan untuk ambil. Dia fokus dia kepada orang yang sihat untuk tingkatkan tahap wellness dia, tahap kebugaran. Ya, kalau orang yang sakit ambil kan, itu tak termasuk dalam apa yang company galakkan. Maknanya kita hanyalah makanan, kita bukan ubat. Kita tak boleh nak kata ambil ni dia akan makin sembuh daripada buah pinggang. Tak boleh. Itu overclaim, kita pun boleh di-terminate account kita kan. Kita tak boleh kata ni selamat, sebab company pun company pun tak kata ni selamat untuk orang pesakit buah pinggang ambil. Jadi kalau kita bagi juga dan kita kata boleh, tak apa, coach kata tak apa kan, doktor pun pakai benda ni, tak apa kan, tak boleh. Jangan buat macam tu, jangan babitkan nama orang semua, sebab apa-apa yang berlaku kan, dia akan saman. Lepas tu ataupun kalau bukan di dunia, di akhirat nanti. Saya takut semua tu. Kita tak apa, jangan risau. Kita tak perlu nak menyusahkan orang yang sakit tu akan jadi lagi susah ke. Kita tak tahu kan. Sebab memang tak ada keluar amaran ke, tak ada keluar garis panduan ke macam mana orang buah pinggang boleh pakai ke kan. Jadi saya sendiri pun tak nak recommend kan, saya sendiri pun tak nak overclaim, ya. Jangan buat macam tu. InsyaAllah kita cuba elakkan. Terima kasih Doktor. Sama. InsyaAllah. Apa yang kita nak buat ni sebenarnya kita nak protect the golden goose. Pernah dengar? Ya, kalau tengok video Mark Hughes kan, dia kata kita nak buat untuk kesihatan tapi kita kena berjaga-jaga. Sebab banyak masalah etika, banyak masalah legal kan. Company kena saman itu sini macam-macam apa semua. Tapi itulah kebanyakannya disebabkan oleh kebanyakan ejen-ejen ke distributor kan, member yang dia tak
dia tak tahu secara mendalam dan dia buat overclaim kan. Dia kata oh boleh turunkan 5 kilo seminggu kan. Memang boleh, ada caranya, tapi kita tak galakkan kata macam tu kan. Result adalah tak typical kan. Nanti dia jadi overclaim kan. Orang cuba tak turun 5 kilo, nanti dia akan saman kan. Culture sekarang ni banyak orang saman menyaman kan, berjuta-juta kena kadang kan. So kita nak cuba elakkan, kita nak protect golden goose tu, jangan sampai overclaim, jangan sampai melanggar etika kan. Dia akan buatkan golden goose tu akan kena saman kan, akan buatkan tak boleh nak teruskan, nanti hilang punca pendapatan kan. Ramai orang yang dah berhenti kerja, buat secara full time, semua pun hilang punca pendapatan. Adakah sahamnya nanti kena pada kita kan? Itu yang saya nak cuba elakkan lah, dan saya nasihatkan semua orang pun buat benda yang sama, elakkan ya, insyaAllah. Saya rasa setakat itu sahaja dulu kita punya free account Zoom ni dah nak tamat. InsyaAllah, apa yang penting kita istiqamah setiap hari supaya memberi manfaat, dan kita juga akan mendapat manfaat insyaAllah, kalau bukan di dunia dapat di akhirat ya. Sekian sahaja perkongsian saya hari ini, harap dapat share lah dengan kawan-kawan semua tentang apa yang saya dah kongsikan ya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.